kita dan anak-anak kita dengan adiwira-adiwira tadi. Sebab itulah dalam cermin-cermin yang indah dan cantik berkaca di sudut hujung rumah kita, ada patung Batman, ada patung Spiderman, ada patung Pokemon, ada patung tu, patung ni, patung ni. Faham ke tak? Ni budaya fandom. Inilah budaya fandom. Budaya mengidolakan. Masuk bilik pula, apa kat dinding? Ada gambar Tom Cruise, ada gambar Lady Gaga, ada Christina Aguilera, ada gambar siapa lagi? Kalau sukan ada gambar siapa? Ada gambar Ronaldo, ada gambar Lionel Messi, ada gambar John Cena. Itu bahagian Gusti WWE pula tak? Macam-macam lah idola-idola, mengikut kecenderungan dan minat anak-anak kita, pasti itulah yang dipaparkan dalam bentuk peluahan minat mereka. Mereka akan tampai kat dinding-dinding, mereka akan beli souvenir-souvenir dalam bentuk tadi. Okey, sekarang ni bila dah lihat benda ni, saya nak sebut satu benda, nak bangun lagi. Bila kita tengok piramid, atas ni kita buat macam ni. Ni mata sebiji kan, raja yang ditunggu di akhir zaman. Bawah ni dia banyak ni, banyak lapis. Tapi saya nak ambil, nak bagi ringkas, nak bagi senang, nak bagi faham, kita buat 2 lapis je, ataupun 3 lapis. Senang, 3. Okey, agak-agak bawah pada mata sebiji ni, siapa duduk bawah tu? Ini kita panggil kumpulan elit. Kumpulan elit. Faham ah? Orang-orang hebat-hebat. Kadang-kadang nama mereka tak disebut pun dalam sejarah, tak disebut pun dalam buku di sekolah-sekolah. Mereka tersembunyi. Hak ni dipanggil golongan pelaksana. Nak laksana agenda siapa? Agenda elit atas ni lah. Hak ni dipanggil the slave, hamba-hamba yang bekerja untuk pelaksana. Agak-agak anda nak letak anda duduk mana? Elit ke, pelaksana ke, hamba? Nak duduk kat mana? Kau berasa elit? Kau berasa atas sekali? Tu jauh lah. Kita biasanya duduk di sini. Biasa duduk di pelaksana ni biasa ahli perniagaan. Hebat-hebat lah ni maksud saya. Ada VVIP, ada pemimpin, ketua negara dan apa politik ke apa, melibatkan politik dunia. Okey, ni biasa duduk bawah ni, menjadi pelaksana kepada agenda-agenda elit. Agak-agak hak elit siapa? Hak tadilah. Kita katakan korab Jewish, plus Vatikan. Inilah jadi kita katalah nak pecah sangat. Freemason, Illuminati. Apa lagi? CFR, Tritalaria Commission, biarlah. Skull and Bond. Banyaklah, tak payah nak tulis lah kan. Okey, lebih kurang. Okey, nampak ah? Sekarang ni agak-agak anda duduk di mana? Agak-agak anda duduk di mana? Bawah sekali kebanyakan kita. Bawah sekali. Kalau anda nak mengaku duduk nombor 2, anda bukan orang biasa dah. Maksudnya sekurang-kurang anda sudah menjadi keahlian atau keanggotaan mereka. Sebahagian besar, bukan semua, sebahagian besar. Ada yang tak terjerat, ada yang mampu menilai, ada yang mampu menilik, ada yang mampu diselamatkan. Apapun bila tengok benda tadi, saya nak mengembalikan nostalgia dan kenangan silam kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab kebiasaannya
filem-filem arahan yang diterbitkan oleh Tan Sri P. Ramlee ini banyak manfaat-manfaat, iktibar dan pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil. Ada satu filem yang cukup terkesan bagi saya, walaupun berkemungkinan besar bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau, cuma penceritaan, tetapi saya akan cerita balik dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya, tidak terlibat dengan beliau. Faham? Saya sebut awal-awal ya. Saya akan mengutarakan tetapi ambil watak-watak daripada filem yang dia lakonkan dan terbitkan dalam bentuk versi dan variasi pandangan saya sendiri yang tidak tertakluk dengan beliau dan pandangan orang lain. Saya akan kemukakan satu filem yang cukup terkenal, kira filem perang, filem lawan-lawan, iaitu 6 Jahanam. Semua masih ingat nostalgia filem 6 Jahanam. Filem 6 Jahanam secara ringkas mengisahkan seorang peniaga, seorang pengusaha kain, iaitu Tan Tari, bukan? Dengan isteri dia, Mas Merah. Jadi dia duduk di satu pekan, nama pekan Permatang Menara, lebih kurang lah. Permatang Menara tu seberang. Permatang Menara kapal lebih kurang. Jadi kebetulan ada orang kaya nak beli kain, minta dia hantar. Waktu dia hantar kain itulah datangnya sekumpulan perompak. Yang sebelum tu perompak ni dah ada perjanjian. Ini adalah perompakan yang terakhir. Lepas pada ni berhenti dah. Nak jadi orang baik-baik, dicelah orang ramai, padahal jahat. Dia nak jadi baik, dicelah orang ramai, padahal dia jahat. Jadi kebetulan ditakdirkan masuk dalam kedai Tan Tari tadi. Akhirnya tengok bini kawan ni cantik, jadi dirogol beramai-ramai, kemudian last sekali dibunuh. Tetapi mungkin ada kebetulan masa tu tertangkap pada kamera ahling ke apa ke kedai sebelah tu. Jadi nampaklah gambar 6 Jahanam tadi. Tapi waktu P. Ramlee nak cari ni, dia ni perompak lagi ke dah jadi di kalangan orang biasa dah? Dia dah jadi di kalangan orang biasa dah, walaupun sebenarnya mereka ni geng-geng perompak. Apa yang nak dibawa di sini ialah tengok kepada piramid tadi, jangan tengok hak paling bawah, tengok yang kedua. Bila kita tengok yang kedua, dia akan membawa kepada kita 3 watak. Pertama sekali yang Tan Tari cari ialah Mumbala. Mumbala lakonan Syarif Babur. Syarif Babur, hak jenis mamak-mamak sikit. Di hujung hayat-hayat dia berlakon filem Setinggan. Filem Setinggan kali ingat S. Syamsuddin, hak kisah rumah berantu tu. Dia jadi Tok Bomo tu. Tu Syarif Babur. Kerja Syarif Babur apa? Buka kedai makan. Ahli perniagaan. Ahli perusahaan, buka kedai makan, hebat. Mari nak makan apa? Mi rebus. Tan Tari nak makan mi rebus. Ada pula orang buat leceh nak tunjuk terror sebab kampung dia kan. Akhir sekali kena makanan apa dia? Tekpi kan. Tahu tak alat tu? Tekpi. Kena tekpi P. Ramlee, kena tekpi Tan Tari, semua rebah, semua mati. Akhirnya Mumbala pun mati juga. Habislah riwayat seorang kisah ahli perniagaan. Pi lagi cari siapa? Jagindas. Cari Jagindas. Jagindas ni nak rapas kedudukan penghulu. Dia nak jadi pemimpin. Tapi sebab dia ni bekas perompak, mungkin dia pandai berlawan, dia pandai silat, penghulu pula kurus kering. Hang kebun jadi penghulu kan dalam filem tu. Jadi akhirnya P. Ramlee kali ini dibantu oleh bekas abang ipar dia, iaitu Laksmana Damburi. Betul kan? Laksmana Damburi bantu dia. Jagindas nak rampas kedudukan penghulu. Ni melibatkan kepimpinan. Jadi tak dan jadi ganti penghulu, tak dan jadi pemimpin, akhirnya dibunuh oleh Tan Tari. Bawalah Laksmana Damburi kerana nak dapatkan habuan 1000 keping wang perak. Waktu itulah penghulu hak kurus kering ni baru berani sepak. Cis, celaka kau Jagindas. Mentang-mentang kawan tu dah mati.
Bab ahli perniagaan selesai, bab pemimpin selesai, dia pi watak ketiga, sujama. Sujama dah jadi VVIP, sebab bila P. Ramlee dengan Laksmana Damburi sampai depan rumah dia, ada bodyguard, ada pengawal tahap tu kira orang hebat lah. Orang-orang VVIP, orang special, orang istimewa. Tapi jemput, silakan wahai saudara. Tapi belakang pintu ada apa? Belakang pintu ada apa? Ada dah nak tunggu, takik nak tunggu tetap. Kebijaksanaan P. Ramlee mampulah sujama. Jadi tiga watak tu mengingatkan saya pada grup ahli perniagaan, pada grup pemimpin, pada grup VVIP. Kemudian kita naik kepada grup elit. Biasa grup elit ni yang paling banyak memerintah kita ialah golongan bankers dan penyimpan emas. Dia bergeraklah, berjumpa dengan hak kurus sikit, katipang. Katipang ada kedai emas, dia token emas, katipang. Saya nak beli emas. Saya nak beli emas yang mahal-mahal. Oh, ada. Ada. Tapi saya tak simpan kat luar, saya simpan kat dalam, tempat takut orang rampas. Silakan saudara, buka peti besi. Boleh pilih saudara, boleh pilih. Aku bukan nak emas, tapi nak bunuh kamu. Apa pasal? Apa pasal? Ayat apa pasal tu ada setiap adegan. Last sekali kena bunuh, mati katipang, hak terlibat dengan emas. Kemudian pergi jumpa jin kepala toncet, Osman Botak, Paragas. Paragas dia jadi apa? Pengurusi tabung rakyat. Dulu mungkin tak kenal lagi istilah bank, dia panggil tabung rakyat. Hari ni panggil bank rakyat. Tapi bukan maksud saya bank rakyat kita lah. Maksudnya bank tu. Bank. Tempat orang simpan duit, tempat orang simpan harta benda. Bankers. Saudara nak simpan apa? Saya nak simpan senjata ini pada tubuh saudara. Apa pasal? Keluar lagi. Apa pasal? Sebab ingat tak, saudara membunuh dan merogol isteri hamba di Pekan Matang Manara. Mati pula kawan tu. Sebelum mati tu dia jereluh dalam lubang rahsia tu kan, bawah tu. Nasib baik Laksmana Damburi ada senjata hikmat yang Syarif Do sebagai sultan bagi. Last kali, ingat tak watak Karambit? Karambit bagaimana mata dia? Mata dia rosak sebelah kan? Mata Karambit rosak sebelah. Dia jadi apa? Guru silat. Banyak dia rekrut ahli-ahli baru tak? Ramai orang nak mengaji silat dengan dia. Belum tentu lagi dia pandai bersilat, tapi ramai terpedaya dengan dia. Konon-kononnya dia hebat bersilat. Tapi satu benda yang tertarik ialah dia pergi buka gelanggang silat dia di kampung Laksmana Damburi. Allah. Patut dia buka tempat lain, dia buka di kampung Laksmana. Saya teringat kalau kita versikan ini dengan Dajjal, dia tahu dah dia nak kena bunuh di Israel, di Palestin, dia pi buat pula tempat tu. Kalau dia pi buat Teluk Kumbak ke okey juga kan? Jauh. Dia pi buat tempat yang sememangnya dia cari nah. Lepas tu dia boleh berbohong pula sifat yang ditunjukkan. Kalau Laksmana Damburi itu murid Tuan Guru juga ke? Oh, Laksmana Damburi, dia pun murid hamba juga. Padahal dia Laksmana pun tak kenal. Sifat pembohongan dia dah tunjuk. Akhir sekali bila sampai depan tu, kerumunlah anak murid. Bagi tahu yang sebenar ketua hang ni, guru silat ni rupa-rupanya ketua penyamun, ketua perompak baru kenal. Allah, tersilap kita menganggotai kumpulan ni. Jadi kita tengok antara guru tuan hamba dengan sahabat hamba, siapa yang hebat? Tu ayat Laksmana Damburi. Akhir sekali teng matilah Karambit. Tak dan 2-3 langkah dah. Akibatnya baling tepi, lekat tangan kat tanah, ya, matilah. Habis cerita Laksmana Damburi dengan Tantari. Last sekali ayahanda dia kata apa?
Mas merah bertemu ajal, mas tika bertemu jodoh, habis cerita. Sekarang, nampak tak? Ni versi dan variasi saya. Saya sebut awal-awal. Berkemungkinan P.Ramlee dan nak cerita lagu lain. Tapi saya nampak kemungkinan dan kedekatan serta kehampiran ni saya bawa versi saya. Jadi saya nak memahamkan sebenarnya. Boleh faham lah? Boleh faham. Walaupun dia dalam bentuk lawak, bentuk gurau, bentuk senda, tapi pemaksudan saya nak suruh tengok ranking piramid tadi. Dan sekarang saya nak hurai serba sedikit apa yang nak dimaksudkan. Sekarang ini golongan elit sememangnya sedang berkuasa dan dia menguasai dunia kita sekarang. Dan mereka sedang memeras kita semahu-mahunya, mempergunakan kita sebagai hamba sampai kita menutup mata. Mereka yang memiliki dan menguasai dunia ni, dan mereka telah memecah dan membahagikan kita kepada beberapa bahagian. Yang pertama yang mereka telah buat ialah mereka telah memecahkan sempadan geografi. Dan mereka telah memisahkan kita, hang negeri ni, hang rakyat negara ni, hang rakyat kawasan ni, hang rakyat wilayah ni, hang rakyat daerah ni. Akhirnya kita mula terpisah. Yang kedua, dia mencadangkan kita ini ada bendera masing-masing. Lagi untuk menjauhkan. Aku bendera lagu ni, aku bendera lagu ni, aku bendera lagu ni, aku bendera lagu ni. Padahal kita semua orang Islam kadang-kadang. Dan yang ketiga, kamu mesti mempunyai lagu kebangsaan masing-masing. Kami lagu ni, kamu irama tu, kami irama ni, hak ni irama lagu ni, hak ni irama ni. Ni basic asas. Dan kemudian apa yang mereka buat? Mereka melantik papet-papet mereka. Di bawah jajahan-jajahan tadi yang nak dilantik sebagai pemimpin, yang nak dilantik sebagai ketua, sebagai raja, sebagai presiden, mestilah orang-orang di bawah suruhan kita. Yang inilah dikenali sebagai papet-papet bagi keluarga elit. Akhirnya kumpulan yang kedua sebagai pelaksana dalam bentuk tadi mula menjalankan perintah-perintah daripada elit. Kadang-kadang dia tak kenal pun siapa ketua dia. Kadang-kadang dia tak tahu pun siapa ketua dia, tapi dia cuma menjalankan agenda dan melaksanakan apa yang ditugaskan. Dan di sinilah kadang-kadang berlaku sama mereka. Mereka sanggup tipu menipu, mereka sanggup zalim menzalimi, mereka sanggup tindas menindas, mereka sanggup bunuh membunuh demi nak mendapatkan sedikit habuan darjah kebesaran, pangkat dan keduniaan. Di sinilah banyaknya berlaku perebutan. Masing-masing nak tunjuk, masing-masing nak beritahu kepada ketua dia paling baik, dia paling bagus. Depa sanggup cantah kawan-kawan sendiri di kalangan depa nak dapatkan sedikit habuan. Tetapi bagi golongan yang paling bawah, mencari kesalahan dan keaiban golongan kedua adalah merupakan satu dosa yang cukup besar bagi kita. Kalau kita cari salah golongan kedua, kita cari salah cari aib golongan kedua, dia merupakan satu dosa besar. Kita kena ikut secara taat. Tak boleh lawan, tak boleh kata apa. Seolah-olah kita patut dengar apa yang kita boleh dengar. Mereka akan beri berita apa saja yang kita patut tahu. Mereka akan bagi kita maklumat apa yang kita patut tahu. Hak lebih daripada tu, mereka sekat. Hak ni saja yang boleh hamba tahu. Hak ni saja yang boleh rakyat tahu. Hak ni saja yang boleh orang bawahan kita tahu. Yang lain perlu disekat, perlu disembunyikan. Kalaulah dalam golongan ini ada yang cuba menerobos benda tadi, sebenarnya yang kita terima ni salah. Di belakang tu ada benda lain. Maklumat ni tak betul. Di belakang tu ada benda lain. Maka kita akan dituduh macam-macam. Paling sadis mungkin pengkhianat. Paling sadis mungkin perosak bangsa. Dan tak cukup dengan itu, ada manusia-manusia upahan yang sama level dengan hamba tadi, diupah untuk ancam dan ugut kita macam-macam. Hang jangan duk buat dajal, hang jangan duk buat naya, kan jadi macam-macam. Berlaku atau tak berlaku suasana ni? Inilah kenyataan yang sedang kita terima. Anda nak ketawa ke?
anda nak terbahak ke, anda nak terkedu ke, anda nak terkejut ke, itulah dunia yang kita sedang hidup dan huni sekarang. Janji pukul berapa tadi? Syahri pukul 9.30. Habis ya, boleh berhenti. Kena on lagi? Boleh sikit lagi? Boleh sikit lagi. Kesian kat orang tua ni. Baik, kita terus. Ambil mudah. Peringatan daripada Rasulullah. Setiap hari Jumaat disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Jumaat sampai Jumaat yang akan datang, cahaya yang akan menerangi kita. Secara seimbas lalu, ambil mudah. Al-Kahfi menceritakan 4 plot yang paling penting tentang fitnah-fitnah yang bakal dimunculkan oleh musuh Allah. Plot pertama tentang Ashabul Kahfi. Plot kedua, 2 pemilik kebun. Plot ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Plot keempat, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Sebab pertama yang paling penting, maka tema dia diangkat menjadi nama surah. Sebab kisah Ashabul Kahfi ni tema paling penting surah Al-Kahfi. Sebab dia berkaitan dengan akidah. Hal pertama, fitnah pada akidah. Hal kedua, fitnah pada harta, materialisme. Hal ketiga, fitnah pada ilmu. Dan yang keempat, fitnah pada kepimpinan dan politik. 4 fitnah ini akan menyerang kita. Banyak atau lebih, kurang atau lebih, kita akan dapat rasa keempat-empat unsur fitnah ini mula mendekati, bahkan lebih jauh menyerang kita. Fitnah pada akidah cukup kuat. Fitnah pada harta dan material lagi kuat. Fitnah pada ilmu lagi bercelaru. Fitnah pada politik lagi haru biru. Jadi bagaimana pada akidah? Cukup mudah, saya nak bagi simple. Hak depan kita sebut tadi, mereka akan berusaha untuk menjadikan manusia yang ingkar kufur pada Allah. Yang paling penting, kalau mereka tak beragama Islam pun, mereka akan mengikuti jalan-jalan agama yang sudah dimusyrikkan. Tengok saya bagi contoh mudah. Sebab 9.30 limit kan. Okey. Kita tengok zaman Namrus. Ini saya letak konsep kesesatan Trinity. Okey. Tengok zaman Nabi Ibrahim contoh. Namrus. Ada siapa? Isteri Namrus apa kita sebut dah pertemuan yang lalu? Semiramis. Anak dia Tammuz, ataupun ada sebut Tammuzi. Apa dia nampak? Trinity, Tuhan keluarga. Kita turun ke bawah zaman Mesir kuno. Ada Horus, ada Osiris, ada Isis. Okey. Trinity. Tengok pula zaman Olympus, Greek kuno, Yunani kuno. Ada Zeus, Apollo, Athena, bini dia. Bandar Athens di Itali tu, sempena nama isteri Zeus lah. Anak dia siapa? Hercules, ada banyak lah kan. Jupiter, Saturn apa. Okey, ni asas Yunani kuno. Kalau kita masuk Yahudi contoh. Yahudi ni perlu ingat, Yahudi ni dah jadi pecah dua kan. Kalau kita ambil hak baik tadi, kita kata agama Juda, Yahudi.
Kita kata Judai tu. Judaisma. Judaisma ni mereka ada Tuhan nama Yahweh. Yahweh ni Yahuwah lah. Siapa Yahuwah? Siapa? Atas. Yahweh, Sephiros, Sheshina. Okey, ni hak biasa. Kalau hak kata Kabbalah tadi, hak Kabbalah tu kan Yahudi kan ada dua kan. Kabbalah tadi nombor satu dia panggil Keter. Binah Hokmah. Okey, ni Yahudi hak aliran Kabbalah, ni hak biasa. Masih ada Trinity. Nak pi mana lagi? Anda nak pi mana lagi? Hak ni kita kata biar dulu. Hindu. Tak ada dakwat ke? Hindu. Brahman. Siva, Vishnu kan? Trinity. Apa lagi? Buddha. Gautama, Amitabha, Maitreya. Trinity. Apa lagi? Agama Zoroaster, Parsi kuno. Ataupun setengah dinamakan Zarathustra kan. Ada Ahura Mazda, Yazdan, ataupun nama lain dia Hormuz, Ahriman. Trinity. Kristian. Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Trinity. Syiah, Ali, Hasan, Husin. Trinity. Lepas tu nak cari mana lagi? Hak ni ialah agama-agama yang dilalui oleh para utusan Tuhan, Nabi-Nabi dan Rasul. Agama-agama ini kemudian berkembang menerusi kitab masing-masing. Bila dah jauh hubungan dan waktu serta masa antara Nabi dengan umat, maka berlakulah kecelaruan ini. Berlakulah kecelaruan ni. Masing-masing dah macam ada dewa tersendiri, Tuhan tersendiri, sembahan tersendiri. Akhirnya hak asal atas-atas tu okey. Tapi bila dah jadi lagu ni, dia dah jadi agama musyrik dah lah. Hak ni lah sekurang-kurang tak jadi etis ke, tak jadi pluralisme ke, tak jadi liberalisme ke, tak jadi ism-ism yang lain, tinggal Islam duduk dalam hak ni. Okey, nampak ah? Sekarang kita tengok. Hak ni tak ada kitab. Allah, habis dakwah ah. Tak ada, memang tak ada dah. Nak berhabis 9.30 ni. Ada siapa bawa khusus? Dia tahu saya nak menulis malam ni. Dia takut saya habis dakwah. Tak ada. Mak tak bawa, mak? Tak ada. Okey, contoh ha. Ni tak ada kitab ha? Allah. Ni tak ada kitab. Okey, tengok Judai. Judai hak biasa. Kabbalah senang kitab Zohar The book Allah. The book of Zohar.
Okey, kalau Yahudi biasa tahu Taurat lah. Taurat 5 kan, Taurat Nabi Musa. The book of Genesis, the book of Exodus, the book of Leviticus, the book of Number, the book of Deuteronomy. Lepas tu syarah bahagian ni lepas zaman Bukhtansa tadi jadi kitab Talmud. Nah, ada dua kan, Talmud Babylon dengan Talmud Jerusalem. Okey, ringkas-ringkas ha. Okey, kita pi. Mana lagi? Hindu. Hindu kitab apa? Hindu pakai kitab apa suci dia? Weda. Weda ni dia macam ni lah, senang. Hindu ni dia ada dua. Satu Shruti, satu Smriti. Shruti ni kitab yang diwahyukan, Smriti ni kitab agama tapi bukan diwahyukan. Bukan diwahyukan. Hak ni saja diwahyukan. Contoh termasuk Shruti Weda. Weda pecah apa? Weda pecah apa? 4 kan? Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda. Ni base. Rig Weda, Yajur Weda, Samarwa Weda, Atharva Weda. Kemudian kita akan temu Weda ni pecah 4 pula. Dia panggil Samhita, Brahmanan, Aranyaka, Upanishad. Okey. Di 4 dia pecah 4 pula. Yang kedua selepas Weda dia panggil Vidanga. Vidanga ni ilmu-ilmu alat khusus untuk memahamkan Weda. Kalau kita hari ni untuk faham Quran kena belajar lughah, kena belajar nahwu, kena belajar surah, kena belajar ulum Quran, kena belajar asbabun nuzul, itulah maksud dia. Jadi Vedanga ni dia pecah 6 pula. Nak belajar sangat kan? Shishka, nombor 2 Canda, 3 Vyakarana, 4 Nikurat, 5 Jyotisha, yang ke-6 Kalpa. Okey. Shishka ni berkenaan dengan fonetik. Fonetik dan fonologi. Kalau kita ilmu makhraj huruf, cara sebut aj, ab, at, tu pentingnya ilmu Shishka. Canda ialah berkenaan dengan irama, tajwid dan tarannum depa. Dia kan belagu juga. Tu canda. Kemudian Vyakarana berkaitan tata bahasa. Ni berkaitan dengan nahwu soraf. Nahwu soraf dia. Nikurat ialah berkaitan dengan etimologi. Ni asas-asas ilmu basic nak memahamkan Weda. Jyoti bahagian astrologi. Kan orang India ni dia kuat kalau nak kahwin terutama dak. Tak rasi ni bintang ni dengan bintang bini hang nak kahwin ni tak rasi. Tu astrologi dengan astronomi. Manakala kalpa bahagian keagamaan, ritual-ritual ibadat dan keagamaan. Okey, faham ah? Ni ilmu alat. 3 dia panggil ittihasa. Ittihasa ni sejarah bagi mereka lah, kisah benar. Yang ni sebenarnya termasuk Smriti dah. Dia bukan wahyu Shruti lagi dah. Contoh hak kita buat wayang kulit tu, Ramayana dengan hikayat Mahabharata.
Ramayana karangan Rishi Walmiki. Mahabharata karangan Rishi Vyasa. Rishi Vyasa juga karang kitab Weda tu. Okey. Yang keempat, selepas Ittihasa, dia panggil kitab Smriti ni, dia ada 6. 6, hak sebenarnya 6 ni macam nilah. Allah. Tak apa ke ni? Ambil masa sikit. Tak mau dengar saya berhenti. Dharma. Okay. Dharma Sastra. Jangan tertukar dengan drama swasta. Dharma Sastra. Dharma Sastra ni Smriti lah. Nombor 2, inilah Ittihasa. Nombor 3 dia panggil Purana. Purana. Nombor 4 Sutra. Kitab Sutra. Kelima Agama. Agama ni pun ambil bahasa Sanskrit. Yang keenam Darshan. Oh, Darshan. Darshan ni tentang falsafah dalam agama Hindu. Darshan pula jadi Sak Darshan, pecah 6 pula. Letih. Sak Darshan pecah 6. Contohlah ni, Samkhya. Antaranya kita selalu duk sebut yoga tu. Yoga, Mimamsa. Kita belajar lain kali ni. 4 Vaisesiki. 5 Nyaya. 6 Vedanta. Okey. 5 ni Purana, hak sat ni lah. 6 Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. 7 Sutra. Okey. Faham ke tak faham? Memang tak faham lah. Ni kena belajar lain. Cuma saya nak tunjuk. Okey. Siapa lagi? Buddha. Tak ada tempat dah Buddha ni. Contoh last lah Buddha ni. Ambil masa dah ni. Okey, Buddha ni dia panggil agama Tridharma. Agama 3 dharma. Tahu tak agama 3 dharma? Konghucu yang kita panggil Confucius tu. Agama Tao, pengasas dia Laozi. Ni baru Buddha. Sebenarnya Buddha serpihan Hindu juga asalnya. Asalnya Buddha ni penganut Hindu. Lepas tu dia jadi Tridharma. Konghucu, Confucius, Tao, Laozi dengan Buddha. Buddha kitab utama dia panggil Tipitaka. Bukan Tiki-taka. Tiki-taka tu Barcelona punya gerakan. Tipitaka ataupun Tripitaka. Maksud dia 3 bakul. 3 bakul. Pertama Sutta Pitaka. Vinaya Pitaka. Abhidhamma Pitaka. Inilah 3 bakul tu. Tripitaka, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Kalau rasa tak puas hati lagi, nak lagi, saya akan bagi Dhammapada. Dhammapada. Ada satu lagi kitab nak bagi faham, Majjhima Nikaya. Dengan Anggurata Nikaya. Ni bahasa Inggeris lah, nak faham. Sebab bahasa depa selalunya bahasa kalau Melayu ni dia bahasa Siam. Bahasa Siam. Boleh faham tak apa? Okey. Satu lagi dia sama macam Hindu, kitab sutra. Siapa pernah baca komik-komik perang-perang ni? Lingkaran Terkunci, Pedang Setiawan. Biasa akan jumpa kitab sutra daripada istana Lhasa Tibet tu kan. Nganga ni faham ke tak? Okey, sutra ada 4. Pertama
Awatam Saka Sutra. Yang kedua, Langka Watara Sutra. Yang ketiga, Sadharma. Purandika Sutra. Yang keempat, ini payah nih, Wajra. Wajra Cendika Prajna Paramita Sutra. Yang ni lah dipanggil, istilah dia Kim Kong Keng. Kalau jumpa istilah dalam agama Buddha, kita belajar Kim Kong Keng, dia merujuk kepada Wajra Cendika Prajna Paramita. Kalau Kelantan dia panggil Jem Kreng Kong Keng. Tu Jem terus lah tu. Bukan King Kong Keng. Saya nak pihak lain pun nampak rugi saja kan. Kira ambil ni lah. Boleh berhenti ya. Cukup dah 9.30. Oh letih ya. Boleh berhenti apa? Okey. Terlebih 10 minit minta maaf dari pihak saya. Jadi apapun sebenarnya nak suruh orang faham. Walaupun sekali lalu, sekali lintas tak pernah jumpa, tak faham. Tapi itulah nak cakap. Benda-benda yang berlawanan dengan apa yang dianut ataupun dipegang, diakidahi dan dipercayai oleh kita orang Islam. Apapun sebagai sifat-sifat kemanusiaan, sebab itulah dasar bagi agama kita menyeru dan berdakwah. Cara nak seru dan dakwah, kalau tak faham, macam mana kita nak seru, macam mana kita nak dakwah. Jadi step pertama, fahamkan dulu apa kitab mereka, apa isi kitab mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana syariat dan adab serta etika yang dibawa. Barulah mudah untuk kita mendekati, seterusnya menyeru dan melakukan proses pendakwahan. Saya rasa setakat ni dulu pada malam ini. Tak tahulah bersambung ke tak bersambung, tapi setakat ni inilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.